ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 164. Sebab yang ke-6 Dan sebab yang ke-6, yakni sebab yang menimbulkan takabur. Sebab yang ke-6 itu takabur dengan sebab mempunyai ilmu. Salah satu daripada sebab yang menjadikan seseorang itu bersikap takabur, bersifat takabur, antaranya kerana banyak ilmu. Tapi tidaklah semua orang yang berilmu, yang banyak ilmu itu menjadi orang yang takabur, tidak juga. Tapi salah satu sebab yang menjadikan orang takabur itu adalah sebab kerana banyak ilmu. Dan adalah yang demikian itu yang terlebih besar yang membinasakan bagi manusia. Jadi kata Syekh Abdul Samad, antara sebab-sebab lain yang merosakkan seseorang tu, yang menimbulkan takabur dan merosakkan adalah antaranya takabur yang disebabkan oleh kerana banyak ilmu. Ni banyak menimbulkan kemusnahan, kerosakan yang sangat banyak, yang sangat besar, kata Syekh Abdul Samad. Dan membinasakan bagi agama. Dia bukan saja merosakkan orang tu, tapi dia juga boleh merosakkan urusan keagamaan juga. Dengan erti kerosakannya itu, orang yang bertakabur kerana banyak ilmu ni, dia akan menimbulkan banyak kaedah-kaedah yang mana kerosakan tu bukan dia saja, tapi orang lain akan terima percikan, tempiah daripada kerosakannya disebabkan kerana kealiman dia tu, kerana takabur dia tu. Kadang-kadang orang alim ni dia payah nak terima pendapat orang. Orang alim ni dipanggil orang alim lah. Jarang yang bersifat tasamuh ataupun bersifat boleh mempertimbangkan, boleh menilai pendapat orang. Sebahagian, tidak semua. Sebahagian kadang-kadang dihinggapi penyakit macam mana? Hak yang dia tahu itulah satu-satunya yang betul. Kadang-kadang timbul penyakit ni. Lalu akibatnya pendapat-pendapat lain, hujah-hujah lain yang juga ada asas, ada kekuatan, ada dalil, ada pertimbangan, ditolak betul-betul. Ni kadang-kadang timbul salah satu bentuk yang menjadikan orang alim tu takabur. Jadi apa yang dia tahu saja betul. Hak dia tak tahu, selain daripada dia tahu, semuanya dianggap tak betul. Jadi bila ada orang kemukakan sesuatu ataupun mengemukakan sesuatu yang lain sikit daripada apa yang dia tahu tu, dia akan tolak betul-betul.
Dia akan salahkan itu dan ini. Ini adalah salah satu daripada gara-gara ataupun salah satu daripada punca adanya sikap takabur ni. Jadi kata Syekh Abdul Somad, takabur disebabkan kerana ilmu ni antara takabur yang besar mudarat dia kepada orang tu sendiri. Kalau dia ada sikap takabur, dia tak nak terima kebenaran yang mari daripada orang lain. Dia tak nak terima lah. Yang kedua, mungkin sikapnya itu menyebabkan orang lain akan jadi macam tu juga, terima pedoman yang salah, terima maklumat yang salah kerana sikap takaburnya itu. Jadi bahana dia tu merosakkan orang tu juga, bahkan juga penghayatan keagamaan kepada orang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatul ilmi al-khaila, artinya bermula kebinasaan ilmu itu takabur. Jadi ilmu ni kerosakan dia tu bila ada sikap ni, ada sifat takabur. Itulah perosak kepada ilmu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takunu min jababiratil ulama fala yughni ilmukum bijahlikum. Artinya, jangan kamu jadikan diri kamu itu daripada ulama yang gagah, yang takabur. Maksud gagah ni sombong. Bukan gagah ulama yang gagah molek bagus. Tapi maksud gagah ni orang yang sombong. Jadi jangan kamu, kata Nabi, jadi dari tergolong dalam golongan orang yang alim, ahli ilmu, para ulama yang sombong. Maka tiada menyempurnakan ilmu kamu itu dengan jahil kamu. Dengan jahil kamu itu, yakni ilmu kamu tu tak akan menghapuskan kejahilanmu itu. Nak kaburnya orang takabur ni sekalipun yang alim, tapi hakikat sebenar dengan sifat takaburnya itu dia akan jadi bodoh. Dengan keilmuan dia tu tak akan membuang kebodohan dia tu, bodoh perangai. Dan mereka itu dinamakan jahil murakkab. Jahil murakkab ni jahil bertindang. Bertindang dengan erti dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu. Dia tidak tahu yang dia tidak tahu. Kadang-kadang ada orang dia tidak tahu tapi dia tahu dia tidak tahu. Ni jahil, selapih. Tapi sifat takabur ni kadang-kadang menjadikan orang jahil dua lapis. Jahil dua lapis. Maksudnya contoh yang kita sebut tadi tu, bila seorang yang takabur ni tahu tentang sesuatu, dia tahu perkara je, banyak perkara dia tak tahu. Jadi apa yang dia tak tahu tu dia tolak mentah-mentah. Jadi dia tak tahu bahawa dia tak tahu tentang perkara itu. Jadi orang yang alim yang ada sikap takabur ni kadang-kadang jadi gini, jadi jahil murakkab, bertindang, berlapis kejahilan. Terutamanya tentang apa yang dia tidak tahu. Benda-benda dia tak tahu, dia sendiri tahu, dan tidak dapat nak terima apa yang lain daripada apa yang dia tahu. Jadi hak dia tak tahu itulah pertama sekali dia tak tahu, dan dia tak tahu bahawa dia tak tahu tentang perkara itu, sebab dia rasa hak dia tahu je. Itu dia katakan jahil murakkab. Jadi rupa-rupanya jahil murakkab ini antaranya menghinggapi ataupun kena pada orang yang alim dan bersikap takabur. Iaitulah yang sejahat-jahat jahil di dalam dunia. Jahil murakkab ni seburuk-buruk jahil lah. Ada orang jahil tak tahu, tapi dia tahu dia jahil, boleh tahan lagi. Tapi kalau dia tak tahu, dan dia tak tahu pun dia ni tak tahu,
Ini orang panggil murakkab. Jadi antara jenis-jenis jahil ni berat sekali. Sejahat-jahat ni maksudnya seburuk-buruk lah. Seteruk-teruk jahil murakkab. Sebab kalau jahil biasa ni senang nak diberitahu, senang nak diajar, pak dia tahu dia tak tahu. Orang kabur dia boleh terima. Tapi jahil murakkab ni dia buat kerahkan. Dia buat babi. Buat babi dia. Dan sebab yang ketujuh, yakni antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu takabur, iaitu takabur sebab wara'. Wara' banyak sebab wara' dan banyak, dan sebab banyak ibadahnya. Ayat tu mungkin terbalik sikit. Wara' banyak. Sebab wara' satu, dan sebab banyak ibadahnya. Jadi ayat tu kemungkinan itulah yang lebih difahami dengan baik. Yang ni antara sebab yang menjadikan seseorang takabur tu adalah disebabkan kerana perwatakan wara' dan banyak ibadah. Macam mana boleh jadi macam tu? Sedangkan kita tahu seolah-olahnya takabur dengan wara' ni berlawang. Kalau dia wara' tak ada takabur. Ada. Wara' ni ada dua bentuk. Satu, wara' yang merupakan sifat dari dalam dia tu, lalu timbul pada perwatakan dia, itu asli. Tapi ada sejenis wara' pada penampilan, tapi sikap tak wara'. Jadi jenis yang kedua inilah yang kadang-kadang dihinggapi dengan penyakit takabur. Nampak perwatakan ada unsur wara', tapi ternyata dalam dirinya itu tersimpan takabur dan kesombongan. Ada juga berlaku gitu. Jadi kata Syekh ni, salah satu sebab yang menjadikan seseorang tu takabur kerana dia takabur dengan wara' dia tu. Dia takabur dengan sifat yang watak wara' dia tu, dia rasa bangga dengan tu, dengan kewarakan dirinya. Demikian juga dengan ibadahnya yang banyak. Jadi rupa-rupanya banyak ibadah tu baik, tapi dari segi-segi tertentu kadang-kadang dia boleh mendatangkan kerosakan dari segi menimbulkan sifat takabur. Kadang-kadang. Dan tiada sunyi orang yang berbuat ibadah itu daripada takabur, yakni hukum ghalib lah. Tidak sunyi, yakni orang-orang yang buat ibadah ni ghalibnya ada sikap takabur ni, cuma sikit banyak tebal nipis gitulah. Ingat atau tak ingat. Maka betapa ia takabur sebab ibadahnya itu, kerana orang yang alim itu terlebih daripadanya dengan beberapa martabat. Macam mana dia kata? Maka betapa ia takabur sebab ibadahnya itu. Bagaimana dia? Macam mana dia ni takabur dengan ibadahnya itu? Dia boleh jadi sombong dengan ibadahnya itu. Kerana orang yang alim itu terlebih daripadanya dengan beberapa martabat, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi al-abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Artinya, bermula kelebihan orang yang alim atas orang yang abid itu, iaitu seperti kelebihanku atas sekurang-kurang laki-laki daripada beberapa sahabatku. Kata Nabi, nak menyatakan kelebihan orang yang alim berbanding orang yang abid dan jahil. Jangan banding orang alim dengan abid yang alim juga. Kalau lah alim ni, sekarang ni alim, bandingan dia abid tapi jahil, tak alim. Jadi kata Nabi, kelebihan aku, kelebihan orang yang alim berbanding orang yang ahli ibadah tapi jahil adalah seperti kelebihan sahabat-sahabatku yang paling komang sekali, kata Nabi, yang paling rendah sekali antara sahabat-sahabatku tu, bandingan dengan aku, bandingan antara aku dengan sahabat-sahabatku yang paling kediang sekali.
jaraknya. Jadi antara yang alim dengan abid yang jahil, seolahnya bandingan antara Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi hok kedian sekali. Jadi nak beritahu jauh beza antara orang yang ahli ibadah dengan orang yang alim. Jadi nak diberitahu di sini, salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu takabur kerana banyak ibadah. Kenapa sebab dia jadi takabur? Salah satu sebabnya orang yang banyak ibadah ni jadi takabur ni kerana dia jahil, tak mengaji. Antaranya tak mengaji ilmu tasawuf. Dia tak mengaji ilmu ni. Maka disebabkan banyak ibadah tanpa dia sedar ataupun tanpa dia tahu bahawa dia telah terlibat dengan penyakit takabur. Demikian juga kadang-kadang orang yang ahli ibadah ni mungkin setengah tu dia tahu, tapi dia terkena juga penyakit takabur kerana hati yang ghaflah, hati yang lupa. Ghaflah dengan jahil ni dekat-dekat, tapi lain. Jahil ni tak tahu benda. Ghaflah ni dia tahu, tapi pada waktu ghaflah ni macam tak tahu. Macam tak tahu. Pada waktu itulah dia dihinggapi dengan penyakit takabur. Jadi Syekh ni nak beritahu di sini bahawa salah satu sebab orang yang jadi takabur tu kadang-kadang kerana ibadahnya, kerana banyak ibadahnya, kerana kezuhudannya, kerana kealiman dia. Itu antara sebab-sebab yang menjadi takabur. Dan sekiranya hak orang yang abid itu apabila ia melihat akan orang yang alim bahawa merendahkan ia akan dirinya bagi orang alim itu. Jadi bila bertembung seorang ahli ibadah bertemu dengan orang alim, ahli ibadah inilah sepatutnya sewajarnya dia merendahkan dirinya, merasa tawaduk, dia rasa rendah diri berbanding dengan orang alim, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kerana ia jahil daripadanya, yakni kerana ahli ibadah tadi tu berbanding dengan orang alim yang dia temu tadi tu, bahawa dia ni lebih adalah nisbah kepada kejahilan, dia lebih jahil berbanding dengan orang alim tadi tu. Jadi bila bertembung antara abid yang tidak alim dengan yang alim, maka keutamaan itu berada pada, kelebihan itu berada pada alim. Tapi bagaimana dengan abid yang tidak alim tapi abid, berbanding dengan alim tapi fasik, buat jahat? Pada waktu tu baik orang abid pula. Dia abid ahli ibadah tapi dah buat uduh, cuma dah alim. Alim ni alim sangat, banyak ilmu, tapi jahat dah waktu. Jahat, perangai uduh dan macam-macam lah, tak kira lah. Pada waktu itu si abid ni lebih baik. Dan apabila melihat orang yang alim itu akan orang yang fasik, orang alim dia tengok orang fasik, maka berkata ia, mudah-mudahan ia bersifat dengan perangai yang baik. Mudah-mudahan ia bersifat dengan perangai yang baik, yang batin di dalam hatinya, yang menghapuskan maksiatnya yang zahir itu. Jadi orang alim pula bila bertemu dengan orang fasik, yakni orang melakukan kejahatan, sikap dia macam mana? Hendaklah ada sangkaan dalam hatinya, barangkali orang ni ada kebaikan-kebaikan lain, barangkali orang ni hatinya ada kebaikan, yang dengan kebaikannya itu mudah-mudahan terubat, terampung, terhapus dosa-dosa dia itu. Ini sikap orang alim. Jadi bila temu dengan orang fasik, dengan orang yang ahli maksiat, dia kena ada sifat ni, sifat harapan dan sangkaan. Sangkaan mudah-mudahan orang ni ada sifat yang baik di dalam hatinya itu, atau ada kebaikan-kebaikan lain atau sebagainya yang mudah-mudahan boleh menghapuskan kejahatan dan keburukannya itu. Jadi
Kalau seorang alim ni dia tengok pandang rendah pada si fasik ni dan dia rasa dia lebih baik, itulah sebenarnya takabur. Jadi sebab itulah orang alim ni dia kena, bila bertemu dengan tugas orang alim ni adalah membetulkan. Kalau orang silap, orang salah, dia kena cover, kena betul. Tapi bukan memperbodohkan orang, bukan merendahkan orang, bukan menghina orang. Itu bukan tugas dia. Tugas orang alim, dia betul amal ma'ruf nahi mungkar. Dia kena, dia memberitahu apa yang patut, dia menasihati, dia membetulkan, tapi bukan meremehkan, bukan menghina. Jadi di sini diberitahu, bila orang alim temu orang fasik, dia kena buat mana supaya tak kena nyakit takabur ni. Hendaklah dia ada harapan-harapan dan sangkaan-sangkaan tadi tu. Dengan harapan orang fasik ni adalah kebaikan-kebaikan dia, mungkin dia taubat lagi dan sebagainya. Jadi sangkaan-sangkaan inilah yang insya-Allah akan menutup dirinya daripada dihinggapi penyakit takabur. Dan mudah-mudahan di dalam hatiku hasad atau riya atau bagiku kejahatan yang khafi yang tiada aku ketahui. Pada dia pula, barangkali dalam hati aku ni banyak penyakit. Orang tadi aku tengok dia buat jahat, tapi kemungkinan dalam hati dia tu banyak sifat baik atas sangkaan dia. Kemudian disangka diri dia pula, aku ni nampak comel, tapi dalam hati aku berasa tak molek aneh kau. Banyak hasad, banyak riak dan itu dan ini. Jadi perkara-perkara ni dihadirkan tujuannya untuk menutup ruang supaya dia tidak jadi takabur dengan sebab alimnya itu. Itu cara dia. Kalau tak ada boboh ni, kadang-kadang dia dihinggapi oleh penyakit takabur. Dia rasa dia lah yang baik, dia lah yang alim, orang lain semua dah pakar lagi. Atau ada bagiku kejahatan yang khafi yang tiada aku ketahui. Yang ni ada kemungkinan juga aku ni ada kejahatan-kejahatan yang tersembunyi, yang aku ni tak tahu kejahatan aku tu, atau aku terlupa dah kejahatan aku tu. Kita buat andaian-andaian tu. Bila buat andaian-andaian tu, dengan sendirinya akan terbuanglah, terhindarlah insya-Allah daripada sikap takabur atas kealiman kita tu. Dan dengan dia tiada menerima Allah Ta'ala akan ibadatku. Biar ada kebimbangan ni. Barangkali aku ni dalam hati perut aku ni banyak sifat uduh, dan mungkin pada diri aku ni ada keburukan-keburukan yang tersembunyi, yang aku lupa benda tu, yang dengannya mungkin ibadat aku tidak diterima oleh Allah. Biar ada kebimbangan ni. Jadi kebimbangan ni perlu difahami dan dihadirkan oleh orang alim. Tujuannya apa? Untuk mengelak dirinya daripada timbul penyakit takabur bila dia tengok orang-orang yang fasik, orang yang buat salah tu. Tiada menerima Allah Ta'ala akan ibadatku. Zahir ini setengah daripada maksiat yang batin yang menghilangkan amal yang zahir. Yang ni kemungkinan pada diri aku ni, yang ni bagi orang yang alim ni lah, dia ada kebimbangan bahawa pada dirinya ni ada maksiat yang batin, yang mana maksiat yang batin itu dia boleh menghapuskan amalan zahirnya yang baik. Maksudnya dia merasakan perkara ni sebagai suatu kebimbangan atas dirinya, untuk supaya dia tidak terjebak atau dihinggapi penyakit takabur. Kemungkinan dia kata, aku ni nyakit dalam hati hasad, takabur, yang mana penyakit-penyakit hati aku ni tak kena gaya menyebabkan ibadah zahir aku nampak molek ni, nampak aku buat semua ni, kadang-kadang benda tu jadi tak pakai belaka. Dia mendatangkan kebimbangan tu sebagai salah satu cara nak mengelak daripada orang alim menjadi takabur. Iaitu takabur.
Yang ini sikap takabur antaranya yang akan menjadikan amalan baik zahir, amalan molek zahir, amalan zahir yang molek itu kadang-kadang tidak bererti. Salah satu selain daripada riak, selain daripada macam-macam lagi lah penyakit-penyakit batin manusia ni. Jadi semua ni nak beritahu bahawa salah satu cara supaya orang lain ni tak kena nyakit takabur, dia kena memikirkan benda-benda macam ni. Kalau kita tengok orang yang fasik, hendaklah dia buat andaian kemungkinan dia ada sifat-sifat yang baik dalam hati dia tu, ada keinsafan, ada taubat dan sebagainya, dia ada taubat, diterima oleh Allah. Kemudian dia ni pula pandang pada dirinya alim yang zahir yang balik ni, dia buat andaian kemungkinan ada sifat buruk banyak dalam hati aku ni, yang mana sifat buruk aku tadi tu kemungkinan akan menyebabkan amalan zahir aku molek apa molek ni ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Jadi andaian-andaian ni ataupun pikiran-pikiran ni adalah untuk menyekat daripada hatinya dimasuki oleh sikap takabur. Seperti kata Sayyidi Abu Madian di dalam hikamnya, la yanfa'u ma'al kibri amalun wala yadurru ma'at tawadu'i batalah. Artinya, tiada memberi manfaat amal itu serta kibrun, yakni sesuatu amal itu dilihat dari sudut tasawufnya tidak memberi manfaat apabila ada sikap takabur pada seseorang itu. Kata Abu Madian. Dan tiada memberi mudarat sia-sia, yakni dengan arti sesuatu yang sia-sia, tiada memberi mudarat sia-sia, yakni kurang amal itu serta merendahkan akan diri, yakni sesuatu amal yang kurang, tak banyak, tapi dalam keadaan masa yang sama dia ada sifat tawaduk, dia ada sifat rendah diri, itu tidak memudaratkan. Dia ada amalan yang baik, yang banyak, tapi ada sikap takabur, tak beri manfaat. Amalan dia sikit, dah banyak, tapi tawaduk artinya tidak memudaratkan. Nak diberitahu, Abu Madian ni nak beritahu kepada kita tentang buruk dan besarnya keburukan daripada sikap takabur. Itu ulasan daripada Syekh Abu Madian. Jadi seolah-olahnya Syekh Abu Madian ni nak khabar kita banyak buat amal soleh, tapi dalam hati perut kita disebut sombong dan takabur. Timbang-timbang hak dalam tu berat lagi. Ni sebab pada kalau bayar hutang kau lekat hutang lagi. Lekat hutang. Tadi amalan sikit tapi tawaduk. Mahal dalam rupanya. Mahal dah. Timbang dua tu tiga baki lagi. Tolak tu tiga baki dalam. Mahal buah dalam dia tu. Itu maksud yang nak diberitahu oleh Syekh Abu Madian. Dan sebab inilah maka sungguh-sungguh bagi orang yang abid itu menjauhi akan kibru itu. Sebab itulah ahli-ahli ibadah ni mereka cuba untuk menjauhkan diri daripada sikap takabur dan sombong. Jadi kita kena ingat bahawa takabur ni bukan saja mengenai ahli dunia, tapi kena juga kepada golongan ulama-ulama ahli ibadah. Dan sungguh-sungguh ia bersifat dengan tawaduk, berusaha untuk menjadi seorang yang tawaduk, berusaha nak menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada sifat takabur, yakni merendahkan dirinya bagi sekalian manusia. Mereka berlatih, berusaha untuk tidak bersikap sombong, bahkan untuk bersikap tawaduk terhadap siapa saja, bagi sekalian manusia, sama ada alim atau jahil. Tidak kira orang tu alim ke jahil ke, dia mengambil sikap untuk merendahkan diri, mengambil sikap merendahkan diri. Sama ada ia soleh atau maksiat. Orang tu dia berdepan dengan orang alim ke,
atau orang jahil, orang soleh ke atau orang toleh ke, maka mereka ni tetap mengambil sikap tawadhu, merendahkan diri. Maksudnya sekalipun hak depan, hak yang dia gandingan dia tu, hak depan dengan dia tu seorang ahli maksiat, bahkan dia rasa mungkin dia lebih teruk lagi. Sekalipun pada hakikatnya terbalik, hakikatnya mungkin hak dia lah lebih baik berbanding dengan ahli maksiat tu, tapi dari segi perasaannya dia rasa dia lebih buruk. Dan perasaan seperti ini adalah perasaan yang baik, sifat yang baik. Dan meriwayatkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, inna rajulan min bani Israila yuqalu lahu Khali' likasrati fasadi jalasa ila abidin min ubadi bani Israil wa qala la'alla Allah yarhamuni bibarakatihi. Faqala al-'abidu fi nafsihi kaifa yajlisu ma'i mislu hadha fa'anifa minhu wa qala lahu qum anni فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان مرهما فليستأنف العمل فقد غفرت للخليء وأحبطت عمل العابد. Artinya bahwasanya adalah seorang lelaki daripada Bani Israel, yakni ada seseorang pemuda dari kalangan Bani Israel, dinamai baginya Khali, orang panggil dia Khali, nama dia, orang panggil dia, panggilan Khali Bani Israel, lekat gelorang, bukan nama betul gelorang, orang gelor dia. Sebab apa? Kerana sangat banyak ia membinasakan manusia, kerana dia banyak menimbulkan kerosakan, kesusahan, bencana kepada orang lain, banyak nyakit orang lah, banyak buat masalah ke orang, dan membinasakan dirinya dengan berbuat maksiat. Setelah diri dia tu buat maksiat, buat salah, kemudian dia juga mengakibatkan kerosakan, kesusahan kepada orang lain juga. Jadi nyakit berat, bukan atas diri saja, melibatkan orang lain juga, sehingga lekat nama. Maka duduk ia hampir kepada orang yang abid. Tiba-tiba satu ketika dia ni pergi dekat, nak duduk dekat dengan orang ahli ibadah, nak mendekati ahli ibadah daripada Bani Israel, yakni ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Jadi orang hak bernama Khalid tadi ni, hak kaki Dajjal ni, kita panggil Dajjal lah, Dajjal dah lalu ni, nak pergi duduk dekat dia, dekat ahli ibadah ni. Berkata ia di dalam hatinya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat akan daku dengan berkatnya. Kata orang jahat tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat aku dengan berkat orang ambil ni, dengan orang soleh ni. Jadi rupa-rupanya ada hati perut orang comel dia. Uduh-uduh dia pun ada buah comel dalam hati perut dia ni. Dia tahu dia jahat, tapi pergi duduk kat dekat, dia pergi duduk kat orang lain ni, dia sedar dia ni jahat, mudah-mudahan dengan berkat orang soleh ni aku dapat baik juga. Dia tahu orang ni baik, aku ni dah orang lain mana. Dia sedar diri. Maka berkata abid di dalam hatinya, tapi abid ni pula ke mana? Tadi dia hak si jahat ni, hak si Dajjal ni kata dalam hati kepada si abid, mudah aku duduk dekat dia dapat kebaikan juga aku, tepiah berkat orang abid ni. Tapi si abid ni pula dia kata ke mana? Maka berkata abid di dalam hatinya, betapa duduk sertaku seumpama orang yang fasik ini. Seolahnya dia kata, apa mau duduk kat aku? Seolahnya jahat bukan dah 5 hari duduk kat dengan aku.
Soalnya gitu. Macam mana boleh mari duduk kat aku ni? Bukan tempatmu sini ni. Tempat lain. Tempat orang comel-comel je sini, orang molek-molek je. Soalnya gitu. Si Habib ni. Dan berkata ia baginya, pergi engkau jauh. Dihalau, disuruh lagi kamu. Pergi kau jauh, berdiri daripada ku, pergi lari. Dihalaunya orang ni. Maka berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi Bani Israel semasanya itu. Lalu Allah Ta'ala turunkan firman kepada Nabi pada zaman tu. Bani Israel ini ramai Nabi. Kita kena akur bahawa Bani Israel ini antara bangsa yang diberi kemuliaan oleh Allah, dan ramai sekali jumlah Nabi-Nabi ni mari daripada bangsa tu. Tapi ditakdirkan Allah ke zaman bangsa ni jadi dajjal. Jadi dajjal. Tapi dulu sejarah lama memang ramai dari kalangan para aulia, bahkan anbiya, para nabi dan rasul mari daripada kelompok ni. Nak kata apa, takdir lah. Suruh akan keduanya itu, yakni Allah Ta'ala turunkan perintah kepada Nabi pada zaman tu supaya pergi kabur kedua orang tadi tu. Satunya seorang yang dajjal tu, seorang lagi ahli ibadah ni, Habib ni. Suruh buat apa? Suruh akan keduanya itu, memulai keduanya itu akan amalnya, yakni buat amal semula. Maksudnya seolahnya bila dibuat amalan ni kira amalan baru, lepas tu dah pakai. Seolahnya gitu. Maka sungguhnya telah aku ampuni bagi Khalid itu. Jadi Khalid ni, kaki dajjal ni, aku beri keampunan ke dia. Jadi buat amal semula lah, baru kira file baru. Buat amal. Tu bagi dajjal ni diberi keampunan oleh Allah, seolahnya tutup file, buat amalan semula. Hak ni ahli ibadah dah ni macam mana? Dan aku hapuskan segala amal Habib itu. Ada pun Habib ni aku hapus habis amalan dia. Aku ubah habis amalan-amalan baik dia. Seolahnya gitu. Hak jahat ni aku hapus dosa-dosa dia. Habis, kosong tinggal. Si Habib ni pula Habib dia kosong, buat apa? Mula amal belakang. Itu maksudnya kedua-duanya suruh buat amalan semula. Sebab tinggal kosong-kosong. Kosong-kosong tinggal. Jadi itu nak diberitahu tentang Imam Ghazali dan juga Syamsul Samad ni mendatangkan riwayat-riwayat ni nak beritahu tentang buruknya takabur dan tingginya nilai sikap tawaduk. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa melihat akan dirinya itu terlebih mulia daripada sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jikalau daripada binatang sekalipun, dia rasa dia ni lebih mulia. Lebih mulia ni dengan arti dia rasa banggalah, sombong dengan kemuliaan dirinya tu. Jikalau dengan binatang sekalipun, maka iaitu takabur yang dicela akan dia oleh syarung. Itulah yang dikata, itu juga termasuk dalam takabur yang dicela oleh syarung. Jadi kita ni disuruh supaya merasa, jangan merasa kita ni lebih baik dari sesiapa pun. Guru kami, arwah kami dulu, dia ada pesan gitu. Jangan kita ni rasa lebih baik dari sesiapa pun. Dulu kita dengar, kita tak nampak. Bila kita ngaji kitab baru kita tahu. Oh, rupanya gini. Yang nak diberitahu tu sangat mendalam. Sangat mendalam. Jadi Imam Ghazali kata, jangan kita rasa ada kemuliaan berbanding sesiapa pun, walaupun binatang. Dari segi mana? Dari segi merasa mulia yang dengannya kita ada sikap takabur tu.
Dengan erti kita memperakui hakikat sebenar manusia tu lebih mulia daripada binatang itu perakuan. Tapi jangan kita ni merasa ada kemuliaan daripada berbanding makhluk-makhluk yang lain. Bila kita ada rasa kemuliaan berbanding makhluk lain, kata Ghazali, itu juga sebahagian daripada takabur. Tetapi sekiranya engkau ketahui bahawa kemuliaan itu iaitu orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat. Jadi hendaklah kita tahu, kata Al-Ghazali, bahawa kemuliaan sebenar itu adalah kemuliaan dalam hubungan manusia dengan Allah. Itulah ukuran kemuliaan. Jadi kalau dia rasa mulia atas dirinya itu, sekalipun berbanding binatang, kata Ghazali, takabur juga. Tapi kalau dia melihat dari aspek manusia yang lebih mulia daripada binatang, dari aspek aspek iman dia, amal solehnya, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau atas batang tubuh dia nak dirasakan lebih mulia, itu juga termasuk dalam takabur. Jadi iaitu orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, iaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi kalau kemuliaan dilihat dari aspek ni, tak apalah. Aspek sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi kemuliaan dari aspek itu tak ada apa. Iaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya bahwasanya orang yang terlebih mulia daripada kamu kepada Allah itu, iaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah. Jadi ukuran kemuliaan sebenar pada diri manusia ini adalah dari aspek ketakwaan dia. Itulah ukuran. Nak tahu mulia tak mulia, tengok darjat takwanya. Jadi sekarang kalau kita nak bandingkan kita dengan makhluk lain, bezanya rupa je, tapi tarahnya tetap sama dengan makhluk. Makhluk dengan arti yang diciptakan lah. Jadi kalau kita rasa kita, atas aspek itu kita lebih mulia dengan lain, tak betul lah. Jadi kita dengan makhluk lain, sekalipun binatang, atas nama makhluk serupa, atas nama makhluk. Tapi atas dasar orang yang beriman, bertakwa, baru kelainannya, dari segi kemuliaannya adalah situ. Jadi kalau kita berbangga berbanding makhluk lain dari aspek diri kita ni, memang tak betul banggaan. Kebanggaan tu adalah asas yang tidak betul. Dan lagi sekiranya bahawa engkau i'tiqadkan bahawa dirimu itu terlebih hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala, bahkan yang disuruh adalah kita rasa kitalah yang lebih hina berbanding makhluk-makhluk yang lain. Disuruh rasa gitu. Dan hendaklah engkau lihat bahawasanya seseorang itu terlebih mulia daripada dirimu. Jadi kalau banding dengan makhluk secara umum, kita rasa kitalah yang paling hina. Kalau banding dengan individu tertentu, kita rasa dialah lebih mulia daripada kita. Itulah pedoman-pedoman kepada sikap tawadhu. Jadi kalau terbalik tu, dia akan jadi takabur. Banding dengan seseorang, kita rasa kita lebih baik daripada dia, itu sudah ada makna takabur. Jadi bahasa mudahnya, iaitu kita dianjurkan supaya merasakan bahawa kita ni adalah lebih hina berbanding makhluk-makhluk yang lain secara umum. Secara umum.
Dah kita dengar orang yang tidak beriman macam mana? Jadi ni bandingan secara umum, kita adalah yang paling hina berbanding makhluk-makhluk lain secara umum. Tapi kalau bandingan dengan orang yang tidak beriman, tengok atas asas apa kita banding. Kalau atas asas sebagai manusia, tak ada beza kita dengan dia. Tapi kalau atas dasar beriman atau tidak, situ baru beza. Sudah tentu yang beriman itu lebih mulia daripada yang tidak beriman. Tengok, kita buat banding dari aspek mana? Banding aspek sebagai manusia, tak ada beza. Maka jikalau engkau lihat akan kanak-kanak yang kecil, kalau kita tengok budak-budak kecil, maka kata olehmu di dalam hatimu itu bahawa kanak-kanak ini tiada ia berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Ini nak beritahu, yakni pedoman-pedoman yang diberitahu untuk mengajarkan kita supaya bersikap tawaduk. Contohnya kalau kita tengok budak-budak kecil, kita tengok dari aspek dia lebih baik dari kita tu. Aspek mana? Tengok aspek umur, memang kita tua daripada dia lah. Tapi tengok aspek dia lebih baik dari kita. Antaranya aspek melakukan kemaksiatan. Dia tak buat benda bodoh, kita buat. Jadi kita tengok sudut-sudut tu. Demikian juga kalau kita banding kita dengan binatang, kita banding kita dengan kafir, tengok dari sudut yang mana kita ni sama dengan dia atau dia lebih baik dari kita. Itu maksudnya. Jadi jangan pula kata ahli tasawuf ajar supaya kita meletakkan kadang orang beriman ni lebih hina daripada orang kafir. Jangan kau tu pula. Jadi itu kefahaman yang salah. Ahli tasawuf dah ajar gitu. Tapi kalau kita tak kena gaya, kita akan faham gitulah, kita akan tuduh-tuduh lah. Doktor jangan tasawuf. Sebab apa? Dia suruh kita ni beranggapan orang beriman ni, kita ni orang beriman ni lebih hina daripada orang yang tidak beriman. Bukan. Jadi yang dikendaki kita ni merasa lebih hina daripada makhluk yang lain dari aspek-aspek tertentu. Dari aspek-aspek tertentu. Tujuannya supaya kita tidak dihinggapi penyakit takabur. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.